A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-140, insya-Allah. Hari ini kita akan bertadabbur daripada surah Al-An'am, insya-Allah, daripada ayat 95 sehingga ayat yang ke-101, insya-Allah, daripada ayat 95 daripada surah Al-An'am sehingga ayat 101, insya-Allah. Jadi sebelum daripada kita meneruskan, sesiapa yang bersama dengan kita pada pagi ini, harapnya dapat memberi feedback lah tentang suara dan juga gambar seperti biasa, insya-Allah. Saya takut juga kadang-kadang gambar ataupun suara tak keluar dan sebagainya, kan, insya-Allah. Jadi tolong bagi feedback, tolong bagi respon terhadap mutu suara dan juga mutu gambar pada pagi ini. Insya-Allah saya akan bacakan sedikit, insya-Allah. Seperti biasa kita akan mulakan dengan pembacaan sedikit daripada ayat yang ada di dalam muka surat 140 ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Zalik Allah Ta'ala, zalikumullahu fa'anna tu'fakun. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi, ayat 95, Alhamdulillah, kita sampai hari ini ayat 95. Kita masuk sekarang ni kepada satu hizib yang lain pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini dan dalam muka surat ini, hampir keseluruhannya ialah tentang perkara-perkara yang dapat kita lihat di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di hadapan kita daripada tumbuhannya dan sebagainya, yang mana sepatutnya perkara-perkara ini adalah menjadi tanda kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya difikirkan oleh manusia. Jadi sepatutnya manusia ini bila melihat perkara-perkara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini, muka surat 140 ini, maka kita akan dapat sepatutnya merasa bertambah iman sepatutnya. Jadi apa yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa sesungguhnya Allah itu faliqul habbi wan nawa. Allah itu faliq. Faliq ini ialah dalam bahasanya ialah memecahkan. Satu benda yang belum pecah kemudian dipecahkan. Jadi apakah yang dipecahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini ialah al-habbi. Al-habbi itu ialah Allah lah yang memecahkan. Al-habbi ni ialah bijian. Bijian seperti gandum ke, seperti beras ke, gula, minta maaf, seperti padi, iaitu yang apabila ditanam dia akan tumbuh. Itu jadi habbi. Jadi bijian-bijian itu kalau kita lihatkan, kalaulah bagaimana dia boleh tumbuh, asalnya dia adalah satu bijian. Kita kata padi ataupun kita katakan gandum, bila ditanam, kemudian kulit ni yang keras tu akan pecah, kan. Lalu daripada situlah lalu keluarlah kita kata benih. Jadi kalaulah Allah SWT tak pecahkan, bagaimanakah isi dalam daripada itu boleh keluar, kan? Benih tu boleh keluar. Jadi saintis-saintis kita lihat, kan, pada hari ini mereka telah buat gambar, kan, bagaimana, kan, ambil gambar dan begitu lama untuk melihatkan bagaimana dia pecah. Jadi kita boleh tengoklah, insya-Allah, dalam internet, dalam YouTube dan sebagainya, tentang ini, benda ni yang kalau kita memang tunggu, memanglah, kan, susah kita nak tengok dia tu kecil dan sebagainya, kan, tapi kita akan nampak di situ, kan. Tapi bagaimana dia boleh pecah? Siapa yang memecahkan dia? Jadi dalam beribu-ribu, berjuta-juta, berbilion-bilion bijian yang ada ni, siapa yang falik tu? Jadi Allah Ta'ala katakan dia yang falik tu, falikul habbi. Kemudian yang kedua, an-nawa. An-nawa ni bijian yang bukannya biji yang bukannya bijian, bukannya gandum, bukannya padi tadi tu, tapi an-nawa seperti an-nawa ni asalnya ialah biji kurma tu. Daripada biji kurma, kita makan kurma, kemudian dalam tu ada biji ni, kan. Dari biji tu kita nampak keras, kan. Tapi bila ditanam tu dia akan tumbuh benih daripada dalam tu, kan. Jadi kita tengoklah, mungkin kita kata tengok mangga, kita tengok dan sebagainya, kan. Maka kita tengok macam mana biji-biji ini, itu adalah an-nawa. Biji yang besar tu, bukan bijian, tapi biji-biji buah-buahan yang besar tu, dia Allah Ta'ala yang falik.
Kemudian Allah Ta'ala telah yukhrijul hayya. Tengok Allah Ta'ala telah mengeluarkan yang hidup, satu benda yang hidup, minal mayyit, daripada satu benda yang mati. Apa dia yang hayya ni? Manusia lah yang paling besar kan. Sepatut jadi manusia ni Allah kata dialah yang mengeluarkan daripada mengeluarkan satu benda yang hidup minal mayyit, daripada satu benda yang mati. Apa dia mati? Air mani. Dia tu mati kan. Kemudian matilah kan, kita kata hidup kalau manusia tu teropong semua tu memanglah kan nampak bergerak, tapi kalau biar tu matilah kan. Ataupun telur. Kita tengok burung yang terbang kan, itulah burung hidup kan tak? Tapi asalnya daripada mana? Daripada telur. Telur tu mati. Kita makan telur kan. Tengok kan tak? Jadi maknanya Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan semua tu. Kemudian Allah Ta'ala kata wa mukhrijul mayyit minal hayy. Dan kemudian dia lah pula mengeluarkan satu benda yang mati daripada benda yang hidup. Iaitu apa? Contohnya air mani keluar daripada manusia. Contohnya telur ni keluar daripada burung kan, daripada ayam, daripada apa semua kan. Ayam tu hidup, tapi keluar tiba-tiba telur tu mati kan. Daripada mati tu keluar hidup. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebutkan benda-benda ni semua? Untuk mengatakan bahawa apa susah sangatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menghidupkan satu benda yang mati nanti untuk menjadi hidup kan. Menghidupkan satu benda yang mati, iaitu apa? Manusia lah kan. Selepas daripada mereka mati, mereka akan dihidupkan balik oleh Allah. Jadi ini orang kafir tak boleh nak terima kan. Orang yang tak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tak boleh nak terima benda ni. Sedangkan benda ni berlaku depan mata mereka kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dialah yang buat benda tu semua tu. Kemudian zalikumullah fa anna tufakun. Semua itu adalah, dia kata itu semua tu, apa yang terjadi semua tu zalikum tu, zalikum iaitu kejadian-kejadian tu, al-faliknya, al-mukhrijnya, yang mengeluarkannya, yang memecahkan semua tu, itulah Allah. Fa anna tufakun. Jadi yang peliknya, kenapa kamu ni tufakun? Tufakun ni makna berpaling. Makna berpaling, tidak mahu beriman. Fa anna tufakun. Kenapa kamu ni berpaling, lari, tidak mengendahkan dan tidak mahu beriman. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kekuasaan dia. Falikul isbahi wa ja'ala al-laila sakana. Dialah Allah yang falikul al-isbah. Faliku memecahkan tadi ya, sama tadi ya, faliku al-isbah iaitu pagi. Pagi tu artinya ialah fajar tu. Fajar yang keluar daripada waktu pagi tu kan. Jadi maknanya daripada malam yang gelap gelita tiba-tiba muncullah cahaya. Siapa yang mengeluarkan tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memanglah kita katakan sebab matahari datang, tapi siapa yang menggerakkan semua tu? Siapa yang menjadikan semua tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata wa ja'ala al-laila sakana. Dan kemudian Allah Ta'ala lah yang menjadikan malam itu sebagai sakana, tenang. Tenang apa? Daripada semua benda, daripada kita kata kegelapannya, daripada perjalanan, daripada kenderaannya, dan juga organ-organ kita kan. Dia jadi tenang. Bila kita tidur, kita dapat tidur ni, kita kata sakana. Sakana ni tenang. Sebab tu dalam bahasa Arab dipanggil musakin. Kalau tu apa ni, obat yang anti yang menyebabkan seorang bila makan tu kan dia rasa tenang, dia rasa itu dipanggil musakin. Musakin tu maksudnya yang menenangkan. Satu benda yang obat yang menenangkan. Jadi waja'alal laila sakana. Allah Ta'ala kata dia menjadikan malam tu tenang. Siapa yang boleh menenangkan Siapa yang boleh menjadikan tidur tu tenang? Siapa yang boleh menjadikan dan sebagainya kan itu menjadi tenang? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu obat apa kan. Tak perlu obat malam tu kan. Kemudian wasyamsa wal qamara husbana. Kemudian dia menjadikan matahari, menjadikan bulan sebagai apa? Husbana. Husbana maknanya iaitu sebagai alat untuk mengira waktu. Jadi kita tengok kan, kalau tak ada bulan, tak ada matahari, maka macam mana manusia nak kira waktu? Bulan dan matahari. Kita kata kita ada jam. Memang jam ni sebab mengikut matahari lah kan, sebab mengikut bulan lah kan. Kalau tak ada bulan, tak ada matahari, macam mana kita nak tahu musim panas, musim sejuk dan sebagainya? Kalau matahari tu bergerak ikut suka hati dia, boleh kita kira musim sejuk, musim panas, musim sejuk, musim panas kan? Macam mana kalau matahari tu suka hati kan, kelompok berapa kan? Macam mana manusia nak kira waktunya? Nescaya malam siang dah kelam kabut kan. Kalau matahari tu ikut suka dia, malam bulan tu ikut suka dia. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dia menjadikan matahari. Jadi manusia walaupun tak ada jam, walaupun tak ada komputer, tak ada apa-apa pun, dia boleh mengira. Tengoklah sejak daripada zaman dulu kan. Kita jangan fikir kita yang ada time, yang ada jam ni. Kalau jam semua dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itulah waktu sembahyang kita sebagainya dikira mengikut matahari. Dia kira mengikut, kalau apa ni masa-masa kita Ramadan dan sebagainya, kita akan ikut bulan. Kita nak pergi apa ni, nak pergi haji dan sebagainya, kita ikut bulan.
Jadi maknanya matahari dan bulan ini merupakan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan bahawa ini adalah merupakan alat untuk pengiraan manusia. Tak kiralah manusia. Jadi selagi mana adanya malam, adanya siang, adanya bintang, adanya matahari, adanya bulan, maka manusia akan mendapat mengira waktu tu walaupun tak ada jam dan sebagainya. Zalika takdirul azizil. Allah SWT kata zalika takdirul azizil alim. Itu semua adalah merupakan ketetapan takdir takdirlah manusia, kita cakap bahasa Melayu pun takdir kan, iaitu takdir ketetapan daripada Allah yang Maha Aziz. Aziz ni makna perkasa apa? Azizun fi mulkihi, iaitu sangat perkasa di dalam kerajaannya, maknanya dia nak buat apa saja boleh kan? Kemudian Al-Alim, iaitu yang sangat-sangat mengetahui kenapa dia buat macam ni, maknanya semua tu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat seterusnya ialah kita tengok ayat 97. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma. Sekarang ni Allah Taala pergi pula bawa kita pula supaya kita tengok pula kan. Kita tengok pula, kita berfikir pula tentang an-nujum an-nujum. Jadi kita tengok ni an-nujum ni Allah Taala lah dan dialah yang telah menjadikan untuk kamu an-nujum, bintang-bintang. Untuk apa bintang-bintang ni? Nak bersukaria, nak tengok macam lampu-lampu pada waktu malam, lampu neon di bandar. Bukan setakat itu kan, bukan itu. Yang lebih besar lagi an-nujum ni adalah litahtadu. Ni di antara kan, di tempat lain Allah Taala sebutkan lagi bahawa an-nujum ni ada kejadian ni dan sebagainya. Tapi kita tengok di sini Allah Taala menjadikan nujum ni litahtadu biha, supaya kamu dapat menjadikan dia tu menjadi penunjuk kepada kamu. Biha bin nujum tu. Maknanya dengan nujum ini kamu dapat menjadikan nujum itu sebagai penunjuk. Penunjuk apa? Penunjuk dalam perjalanan kamu. Fi zulumatil barri wal bahri. Di dalam kegelapan malam dan juga darat dan juga laut. Sekarang ni manusia duduk di laut, berada di laut. Di mana dia tahu? Mana arahnya, timur, barat, selatan? Tak ada. Kita bayangkan sekarang ni kita tak adalah iPhone, tak adalah handphone, tak adalah mobile, tak adalah kompas pun tak adalah kan. Kita anggap manusia ni sebagai biasa juga. Manusia sebagai manusia. Yelah, kalau manusia tak ada, kalau manusia mati, tak ada gunalah semua benda-benda tu kan. Tapi kita sekarang ni manusia, kita jangan fikir bahawa kita sekarang ada telefon dan sebagainya, kita boleh tahu timur dan barat. Kalau tak ada elektrik, entah mati, tak boleh charge lah. Kita kata charge dengan dengan solar pun rosak, macam mana? Macam ni kita cerita basic ni manusia menggunakan bintang tu untuk apa sebenarnya? Ialah untuk mengetahui. Sebab itulah kalau kita tengok pada waktu malam, bintang tu dia tak berubah. Kalau yang tu menunjuk kepada timur, yang tu menunjuk kepada timur lah tu. Dia tak akan berubah 100 tahun ke 200 tahun ke tahun depan ke, ataupun malam esok ke malam bila ke. Ya, kalau yang tu menunjuk kepada selatan, menunjuk ke selatan lah. Of course lah kan, taklah wajib kita belajar ni kan. Tapi manusia yang berada di laut, yang mana sama je, kiri kanan dia sama je kan. Ataupun manusia yang berada di dalam padang pasir, fil barri ni kata fil barri ni di daratan, maknanya di daratan ke daratan. Kalau mereka tengok padang pasir itu sama saja. Kalau kita berada di hutan pun sama juga sebenarnya kan, tempat kita kan. Sama kan, kita tak tahu kan. Mana barat, mana timur pun kita tak tahu dah kan. Jadi Allah SWT kata, sebutkan Allah Taala menjadikan bintang itu sebagai litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri. Kemudian qad fassalnal ayat. Allah Taala kata, kami telah fassalna, jelaskan, detailkan semua tanda-tanda untuk menunjukkan kepada kekuasaan kami kan. Kami dah fassalna bayyana al-ayat, tanda-tanda kekuasaan liqaumin ya'lamun, untuk orang yang nak mengetahui. Tapi nak tahu ke tak tahu? Dia tahu, mungkin ambil lah faedah-faedah duniawi daripada apa yang diciptakan oleh Allah SWT ni. Tapi langsung dia tak fikir pasal yang membawa kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT tersebutkan seterusnya dalam ayat insya-Allah 98 wa huwallazi ansha'akum, dan kemudian seterusnya Allah Taala lah yang ansha'a maknanya ialah khalaqa, maknanya yang menciptakan kamu min nafsin wahidah, iaitu daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi ingat ni bukan daripada kalau ke daripada chimpanzee ke, orang Brunei kata daripada ambuk ke. Ni adalah tipuan-tipuan daripada Darwinism ni. Tak, Allah SWT ciptakan kita ni daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Famustaqarrun wa mustauda. Jadi ada baca famustaqirrun, ada dua bacaan situ, ada dua qiraat. Famustaqirrun, kita baca famustaqarrun wa mustauda. Apa erti mustaqar?
famustaqar. Famustaqarrun ini artinya adalah iaitu tempat menetapnya. Tempat menetapnya. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni manusia, kemudian ada tempat menetapnya. Setengah ulama kata tempat menetapnya di mana? Iaitu dalam rahim dulu. Maknanya semua orang berada di rahim dulu. Dia menetap di situ dulu. Selama 9 bulan dah dan sebagainya begitu kan. Kemudian wa mustauda'. Wa mustauda' itu tempat simpanan. Di mana tempat simpanannya dulu? Iaitu di dalam sulbi. Sulbi maknanya tulang sulbi maknanya kan. Di dalam tu sebelum daripada manusia ini bertukar menjadi berjumpa benih lelaki benih perempuan. Lepas tu apabila berjumpa dia berada di situ selama, itu nama dia mustaqar. Tempat dia berada. Mustauda' tempat simpanan. Itu satu pendapat lah kan. Satu pendapat lagi kata mustaqar. Mustauda' ni ialah makna tempat di atas bumi ni. Iaitu maka adalah tempat di atas bumi ni, dia menetap di atas bumi ni, dia mustauda' di situ. Jadi Allah Ta'ala kata qad fassalna, seterusnya kan, qad fassalnal ayat liqaumin yafqahun. Kita tengokkan Allah Ta'ala ulang sekali lagi kan. Qad fassalna, dan begitulah sesungguhnya, fassalna, kami telah jelaskan, kami telah bayyana al-ayat, tanda-tanda kekuasaan. Jadi makna Allah Ta'ala seolah-olah dia berkatakan, tengok ni kan, ni tengok ni. Kami dah cerita semua dah ni, kan. Yang tadi liqaumin ya'lamun, sekarang liqaumin yafqahun, bagi orang yang nak faham. Tak boleh faham juga, ya'lamun pun tidak, tapi masalahnya yafqahun pun tidak, faham pun tidak, nak tahu pun tidak, tentang apa yang Allah Ta'ala jelaskan ni. Jadi kita bagi orang-orang yang insya-Allah orang yang beriman ni kan, patutnya kita jangan jadi seperti orang-orang yang tidak beriman tu. Allah Ta'ala dah cerita semua, mereka hanya fikir untuk apa? Untuk mengambil faedah daripada dunia sahaja kan. Menggunakan fikiran. Jadi Allah SWT berikan fikiran kepada kita supaya kita ni ambil faedah, supaya kita ni berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk ke dalam hati kita ni apa? Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang ada di keliling kita tu. Insya-Allah. Seterusnya ialah kita akan tengok ayat yang ayat ni panjang sikit ni. Ayat ni panjang sikit, iaitu ayat yang ke-99 ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwal ladzi anzala minas sama' ma'an. Kurang nampak kan, kita betulkan sikit insya-Allah. Insya-Allah. Allah SWT menyebutkan sini, dialah yang anzala, menurunkan minas sama, daripada langit, ma'an, air, maknanya hujan. Dialah yang menurunkan hujan daripada langit, artinya menurunkan air daripada langit, fa akhrajna, dan kemudian selepas daripada hujan dah turun tu, maka apa? Kami keluarkan bihi, dengan air itu, bihi itu dengannya, itu dengan air itu, bil ma' tu, nabata kulli syai', tumbuhan segala benda maknanya tumbuhan apa pun keluarkan daripada bumi kan. Kadang-kadang kita tengok mana benihnya, tak ada, tiba-tiba keluar rumput, keluar apalah kan. Mula-mula keluar rumput, binatang boleh makan, lalu boleh manusia pun boleh bertanam dan sebagainya kan. Jadi tengok kan macam mana boleh lahir benda-benda ni semua. Itu Allah Ta'ala cerita. Jadi kalau tak ada air, tengok kan, tanah tu kering kan, macam tak ada apa-apa kan, tak tumbuh apa-apa. Tanah padang pasir lah kan. Tapi padang pasir tu apabila disiram betul-betul hujan, lama-lama dia akan tumbuh kan. Itulah yang digunakan oleh orang sekarang kan, mengalirkan air di padang pasir, lalu mereka dapat mengubah padang pasir itu menjadi macam kebun-kebun dan macam-macam sekali kan, kalau ada air ni. Jadi Allah Ta'ala kata dengan air itu, Allah Ta'ala menumbuhkan nabata kulli syai' fa akhrajna minhu, lalu kami keluarkan daripada hu tu maknanya ialah hu yang kedua tu kan. Fa akhrajna minhu tu. Ni minhu sini ni adalah apa? Khadiran, daripada tumbuhan maknanya. Hu tu ialah daripada tumbuhan-tumbuhan yang kami keluarkan daripada air tadi tu, khadiran. Khadiran tu maknanya ialah satu benda yang hijau. Maknanya daripada tumbuhan itu maka lahirlah sesuatu benda yang hijau, iaitu daun-daun dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala kata lagi, nukhriju minhu habban. Kemudian kami keluarkan pula daripada situ tu, nukhriju minhu habban, daripada pokok-pokok tu maknanya dia keluar hijau. Lepas tu dia tumbuh mula-mula daripada air, kemudian dia tumbuh. Kemudian tumbuh tu kemudian keluarlah yang hijau, iaitu daun-daun. Mula-mula biji benih tu manalah ada hijau kan, dia kuning dan sebagainya, tiba-tiba keluar hijau. Daripada hijau tu dia tumbuh, kemudian keluar habban, iaitu biji-bijian. Mutarakiban, yang tersusun-susun. Apa tersusun tu? Kalau kita tengok biji-bijian tu kan, gandum ke, padi ke, dia tu tersusun cantik kan, iaitu pada tangkainya.
Keluarlah, kita kata keluarlah 7 tangkai sebagai contoh kan. Tapi setiap tangkai tu ada tersusun rapi cantik kan. Tengoklah kan padi dan tengoklah kan gandum tu kan. Masya Allah kan, bali kena sama lah kan. Maknanya semua tu akan keluar mutarakiban. Kemudian wa minan nakh, Allah Taala keluar kata daripada apa? Kemudian daripada an-nakhli. Nakhli tu makna kurma kan. Pokok kurma tu daripada wa minan nakhli min tal'iha. Tol'i itu ialah mayangnya, iaitu yang keluar tu kan, seperti bulan sabit tu kan. Keluar mayang dia pula. Kemudian kinwanun daniyah, Allah Ta'ala katakan kinwan tu artinya ialah tandan-tandan. Dia asalnya macam tu kan, asalnya macam sabit, kemudian macam tu, kemudian tiba-tiba keluar dari situ tandan, satu tandan, dua tandan. Tengok kan, apa tu daniyah tu yang dekat-dekat, betul, yang hampir, yang kamu boleh capai, yang kamu boleh ambil kan. Bukan keluar pergi jauh sana, kemudian susahnya nak ambil kan. Tak kan, dekat-dekat kan. Kita tengok kelapa, kita tengok ni lebih kurang lah kan. Kelapa sawit pun lebih kurang juga kan. Maknanya kan, dia kalau ke tanda dekat, dia dekat je pada batang tu kan. Dia tak pergi jauh-jauh. Kalau kita tengok semacam durian, dia pergi jauh kan, jauh. Hujung sana keluar biji dia. Kalau jadi macam tu, biji-bijian tu kan. Kalau kurma macam tu, kalau kelapa macam tu, kalau kelapa sawit macam tu, kan susah kan. Jadi tengok Allah Ta'ala sebutkan sini kan. Kinwanun daniyah. Yang dekat, yang hampir, yang boleh dicapai oleh kamu. Kemudian wajannatin min a'nabin. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pula jannat, iaitu kebun-kebun yang menghijau, daripada apa? Allah Ta'ala kata min a'nabin. A'nabin tu iaitu anggur. Maknanya ladang-ladang anggur kan, pokok-pokok anggur yang menghijau semua tu kan. Kemudian tu wazaitun, dan pokok-pokok zaitun, waruman, dan kemudian pokok ya Allah Akbar, lupa ar-rumman tu, buah yang bulat tu, buah kita kata buah apa, silakanlah sebut kan. Terlupa saya nama dia, buah delima. Masya Allah kan, itu rumman, buah delima. Kemudian Allah Ta'ala kata apa situ tu, mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Mushtabihan sini ulama tafsir kata ialah, iaitu daun dia sama kan, daun dia hijau semua sama kan. Taklah sama maknanya adalah bulat-bulat macam ni kan, tetapi maknanya mushtabihan, hampir-hampir serupa saja daun dia kan, tetapi wa ghaira mutasyabih. Tapi buah dia tu, yang buah dia tu ghaira mutasyabih, yang tidak sama. Maknanya sama daun-daunnya, tetapi ghaira mutasyabih, buahnya berlainan. Buah anggur macam ni, buah delima macam ni, buah kurma macam ni kan. Unzuru, Allah Ta'ala kata, tengoklah kamu sikit kan, tengok sikit kan, unzuru, tengoklah sikit pada apa, ila samarihi, kepada buahnya tu. Maknanya kita bukan makan saja kan. Bukanlah kalau orang kata orang buat bisnes tu, dia nak tengok, oh ni buah ni kategori apa, itu saja yang dia tengok kan tak. Sebab apa nak jual ni, harga mahal, harga murah dan sebagainya kan. Tak, kita tengok tu kan, bagaimana kejadian Allah SWT. Allah nak suruh kita tu unzuru ila samarihi iza asmara, apabila dia berbuah. Maknanya kita tengoklah, even kita tengok kelapa pun, kita tengoklah buah kelapa tu kan, kita tengok buah kurma tu, kita tengoklah buah kelapa sawit tu kan. Maknanya iza asmara, apabila dia buah, wa yan'ih, dan juga apabila dia masak. Tengok kan, daripada tak masak dia lain, bila dia masak dia jadi lain kan. Inna fi zalik, Allah Ta'ala kata selepas daripada tu kan, sesungguhnya inna fi zalikum, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin liqaumin yu'minun, menjadi tanda kepada orang-orang, tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi maknanya kena tengok kena tengok. Jadi kita insya-Allah kan, Allah Taala minta kita supaya tengok kan. Supaya supaya menjadi tanda kepada kekuasaan Allah Taala, bukan tengok sahaja kan. Tengok kepada buah-buah yang berbagai jenis tu berdasarkan kepada ayat 99 yang kita baru baca tadi. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum. Allah Taala kata sini, tengok kan, mereka ini menjadikan bagi Allah syuraka. Tengok, ini Allah Ta'ala cerita perangai kan, orang-orang manusia kan, manusia yang syirik kan. Mereka ni menjadikan bagi Allah itu syuraka. Syuraka ni ada makna syirik-syirik. Ada yang seolah macam sama dengan Allah kan, kuasa Allah ke, sifat Allah ke, mereka letakkan kepada orang lain selain daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata sini, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna. Ini di sini Allah Ta'ala cerita pasal jin, iaitu ada orang yang menjadikan jin itu sebagai syirik kepada Allah SWT. Mereka beri kuasa Allah Ta'ala itu kepada jin, satu benda yang sangat-sangat jauh kan. Ada pula kan, maknanya jin tahu benda gaib ke, itu sama lah tu. Allah Ta'ala saja yang mengetahui benda gaib tak ada kan. Jadi maknanya sini kan, apa-apa saja
kuasa Allah SWT, sifat Allah SWT, kita tak boleh beri kepada jin. Kalau tak syirik kita nanti kan. Jadi jin itu adalah makhluk, sedangkan Allah Ta'ala kata ke situ kan, wa khalaqahum, sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan mereka. Wa khalaqahum, Allah cipta mereka kan. Macam mana mereka pula boleh jadi ada kuasa Allah SWT pula, sama sifat dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata sini selepas daripada tu kan, wa kharaku ni kalau kita boleh kata menipu, mengadakan satu benda yang menjadikan bagi Allah Ta'ala mereka itu maknanya membuat penipuan, mengada-ngadakan. Lahu, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lahu wa kharaku, lahu ni maknanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala banin, ada anak lelaki, wa banat, ada anak perempuan. Tengok kan, mana macam-macam dah lah mengambil jin yang benda-benda yang itulah, hantu lah kan, sama lah tu kan. Maknanya kan, lepas tu mereka mengatakan Allah ni ada banin, Allah tiada anak lelaki, ada anak perempuan, bi ghairi ilmin. Sedangkan mereka tak tahu, mereka dapat daripada mana? Mereka tengok IC ke, mereka tengok surat beranak ke, bahawa ini adalah anak Allah, ini adalah anak lelaki Allah, anak perempuan Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, subhanah, maha suci Allah. Ni jahat sangat kan, mana perangai macam ni kan. Allah Ta'ala kata, maha suci, mana ada? Mengarut mereka ni, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanahu Wa Ta'ala amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Ayat 101 yang terakhir, badi'us samawati wal ardi, Allah itu badi'. Badi' ni maknanya mencipta satu benda yang tanpa ada contoh sebelum daripadanya. Itu kita panggil badi'. Mencipta tu khalaqa, betul juga tapi badi' iaitu dalam erti makna yang sedikit berbeza, iaitu menciptakan satu benda tapi tak ada contoh sebelum daripada tu. Jadi kalau sebab itulah kalau orang dalam bahasa kita panggil seorang yang kreatif tu, iaitu yang boleh tak ada contoh. Kalau ikut orang tiru apa yang orang dah buat, orang tak panggil kreatif. Jadi badi' ni kalau ikut bahasanya ialah membuat satu benda yang mana tak ada contoh sebelum daripada tu. Jadi Allah ni badi'us samawati wal ardi, Allah ni menciptakan langit tanpa ada sebelum daripada tu. Adanya bumi tak ada. Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi, kemudian anna yakunu lahu walad, macam mana Allah Ta'ala ni boleh ada anak? Walam takun lahu sahibah, sedangkan dia tak ada sahibah, dia tak ada isteri. Sahibah ni makna isteri. Isteri tak ada, macam mana boleh ada anak? Pelik betul lah ni. Mana orang-orang yang mendakwa macam tu kan. Wa khalaqa kulla syai', Allah Ta'ala kata dia menciptakan segala sesuatu. Khalaqa kulla syai', dialah yang menjadikan segala sesuatu, bukan anak dia tapi ciptaan dia, makhluk kita panggil kan. Wa khalaqa kulla syai', makna dialah khaliq. Yang lain semua daripada, tak kira lah jin ke apa benda semua kan, malaikat kan. Sebab ada orang zaman Nabi tu mengatakan bahawa malaikat tu anak perempuan Allah. Dia kata ni banat ni. Ni dia kata ni banat ni, malaikat tu anak perempuan Allah, dia katakan. Tengok sebab tu mereka buat malaikat ni macam perempuan semua, ada sayap semua tu kan. Ada sayap, mana malaikat lah ada sayap. Kemudian mereka tahu ini adalah anak Tuhan. Tengok kan, jadi Allah SWT kata dia tak ada isteri. Macam mana dia? Wa khalaqa, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, sedangkan dengan segala sesuatu dia adalah maha alim. Jadi sadaqallahul azim. Setakat itulah saja insya-Allah untuk sesi hari ini, dan insya-Allah jumpa lagi di dalam muka surat 141 dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga kita akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pembacaan kita, tadabbur kita di dalam muka surat 140 pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.